TV KPM. Magnet, magnet, ada dua kutub. Kutub utara dan juga selatan. Tarik paku jarum dari besi, bukan besi. Magnet tak akan tarik. Alahai anak-anak, Cikgu Tun tak pandailah main ukulele, tapi Cikgu Tun akan berusaha sehingga berjaya. Jadi anak-anak jangan lupa berusaha ya, kerana usaha itu tangga kejayaan. Bersama Cikgu Tun lagi di Didik TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini hari Jumaat pukul 3 petang kita nak belajar subjek yang sangat menarik. Magnet. Betul cikgu? Ya betul Mira. Berjumpa lagi kita. Jumpa lagi kita cikgu. Ya. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar cikgu? Waalaikumsalam. Khabar baik Mira. Cikgu nampak sangat cantik bergaya. Berbaju busana warna pink di hari Jumaat ni cikgu. Iya, Alhamdulillah. Okey, nanti kita nak tanya dengan cikgu lebih banyak lagi tentang subjek kita. Tetapi kepada anda yang baru menonton, hari ini di jam 3 petang kita nak belajar satu subjek yang sangat menarik untuk murid-murid tahap 1 iaitu sains di mana topiknya merupakan magnet. Iya, magnet. Ya, dan Mira nak kongsikan sedikit fakta menarik tentang magnet cikgu. Magnet mempunyai dua kutub macam cikgu Tun katakan tadi, kutub utara dan juga kutub selatan. Dan magnet yang paling besar di bumi ialah bumi itu sendiri. Iya. Betul cikgu Tun? Betul. Tarikan graviti bumi tu. Okey, baik. Bumi ni seperti ada kutub utara dan kutub selatan. Okey, kita nak tanya banyak lagi dengan cikgu. Tapi sebelum tu kan cikgu, sebelum kita bertanya ataupun belajar lebih banyak lagi, saya persilakan cikgu Tun untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Iya, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan juga saya. Okey, Cikgu Tun Azlina. Ini merupakan kali kedua kita bertemu, Cikgu. Betul, kali kedua kita bertemu sebelum ini Slot kita Mahir. belajar tentang wayang kulit. Ya. Hari ini tentang sains. Mungkin Cikgu boleh bagi sedikit pengenalan Cikgu dan juga pengenalan subjek ini juga. Silakan Cikgu Tun. Cikgu Tun seperti biasa dari Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Marang, Terengganu. Bersama Cikgu Tun hari ini, Cikgu Tun nak bercerita tentang magnet. Yang pertama ialah berkenaan dengan apakah bentuk magnet. Kalau kita tengok Mira, ada berapa bentuk magnet kat sini? Kat sini saya nampak ada 6 bentuk magnet, Cikgu. Ya, bentuk yang pertama Mira, kalau kita tengok di sebelah sana tu bentuk apa? Oh, ini bentuk macam bentuk cincin. Ya, bentuk cincin. Dan bentuk yang kedua? Bentuk kedua macam bentuk ladam kuda. Dan bentuk yang ketiga Mira, bentuk apa? Macam bentuk huruf U, Cikgu. Ya, dan bentuk yang keempat? Oh, ini dikata magnet yang berbentuk butang. Ya, dan ada magnet berbentuk silinder dan ada magnet yang berbentuk bar. Ini adalah bentuk-bentuk magnet yang terdapat di negara kita dan juga di seluruh dunia. Ini adalah contoh magnet-magnet yang terdapat di seluruh dunia. Okey? Okey. Jadi itulah bentuk-bentuk magnet yang ada. Okey, Cikgu Tun, saya nak tanya, magnet bentuk ladam kuda dengan magnet bentuk U ni, dia berbeza ke bentuk dia, Cikgu? Betul, dia berbeza sebab bentuk U ni dia seperti huruf U. Manakala bentuk ladam kuda dia masuk sikit, dia seperti bentuk
ladam kuda yang kita letak di tapak kuda tu. Bentuknya macam tu. Jadi bila diletak di tapak kuda, dia berbentuk ladam kuda. Jadi bezanya you dia macam ni. Tapi ladam kuda dia temu sikit. Dia berbeza sikit lah. Dia tertutup sikit bahagian atas tu cikgu Ya, betul. Okey, cikgu, tadi kan cikgu kata magnet ni ada dua kutub. Kutub utara dengan kutub selatan. Kalau yang macam magnet bentuk butang tu ada dua kutub juga ke cikgu? Ya, betul. Dia mesti setiap magnet semuanya mempunyai dua kutub. Dan magnet ni sentiasa menghala ke arah utara dan selatan. Jadi semua magnet ni dia mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Okey, kita pergi kepada apa objektif kita hari ini. Mira boleh ke sana sedikit? Boleh, cikgu Tun. Yang pertama, kita dah masuk objektif yang pertama, iaitu kita boleh menyatakan bentuk-bentuk magnet, iaitu bentuk cincin, bentuk ladam kuda, bentuk U, bentuk butang, bentuk silinder dan bentuk bar. Yang kedua, Mira boleh baca yang kedua? Boleh cikgu. Yang kedua, menerangkan bahawa magnet menarik bahan magnet melalui penciptaan permainan ikan dan joran. Wah, hari ini kita nak belajar macam mana ikan dan joran, apa kaitannya dengan magnet. Okey. Dan yang ketiga, Yang ketiga, mencipta kraft tangan menggunakan magnet. Saya suka. Jadi nampak tak? Magnet ni sangat menarik. Kita boleh bermain dengan magnet. Kita boleh mencipta kraft tangan dengan menggunakan magnet. Dan apa kaitannya dengan isi pelajaran kita pada hari ini, Mira? Apa kaitannya tu cikgu? Okey, kalau contohnya cikgu nak terangkan yang kedua, objektif yang kedua melalui penciptaan permainan ikan dan joran. Permainan ikan dan joran ni di mana kita boleh tengok ikan tu dia akan joran tu kita akan letak pada kita akan letak hujungnya magnet. Kemudian dia boleh menarik objek yang dibuat daripada besi. Jadi kita tengok apa ya yang mana ditarik, batu kah, ikan kah? Ikan tu macam mana pula dia boleh tarik tu? Okey. Baik, dan yang saya suka sekali ialah untuk mencipta kraft tangan ni, dan kepada murid-murid yang berada di rumah, sebenarnya mereka pun ada banyak magnet juga cikgu. Nak tahu dekat mana? Pergi dapur dekat peti ais tu. Ada banyak magnet dekat peti ais tu. Betul cikgu? Okey, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Tun Azlina dari SK Bukit Payung, Terengganu. Kita nak bercerita tentang magnet, nak belajar magnet untuk murid-murid tahap 1 STEM at Studio. Betul cikgu Tadi kita dah belajar tentang magnet. Aktiviti seterusnya, apa yang cikgu nak lakukan? Aktiviti seterusnya kita akan buat ikan. Nampak tak ni? Cikgu dah print ikan. Kemudian kita gunakan gam biasa sahaja untuk kita lekatkan ikan pada kertas yang keras. Sebab nanti kita nak pancingkan. Kalau dia lembik, kita susah nak letakkan dalam kolam. Nanti dia jatuh ke belakang, nanti dia jatuh ataupun dia kena tiup. Dia dah jatuh, dia tak kuat. Jadi cikgu perlukan kertas yang keras. Kemudian cikgu akan lekatkan ikan ni. Lepas tu cikgu guna gam biasa sahaja. Okey, kemudian dah lekatkan, cikgu akan warnakan ikan dengan pelbagai pen warna. Okey, Mira, nak buat tak? Nak, cikgu. Okey, kita akan buat sekarang. Tapi oleh kerana kita masa mencemburui kita lah, jadi cikgu dah warna siap-siap lah. Oh, cikgu dah warna siap-siap? Okey, boleh. Jadi sekarang, Mira, kita cuma nak gunting ikan ni. Okey, kita gunting ikan ni. Nampak tak ikan cikgu ni? Alamak, terbalik. Macam cikgu kata dulu kan, kalau ikan terbalik, dia
Nak mati. Betul ke cikgu? Betul. Jadi ini ikan cikgu, pastikan ya anak-anak jangan ikan terbalik. Lepas tu kita akan gunting ikan ni. Selepas kita gunting ikan ni, kita letak menggunakan gam kuat ni. Okey, gam kuat ni untuk lekatkan sama ada kita nak lekatkan ni, nampak tak ni? Butang skru ni, butang penutup skru ni untuk kita lekatkan pada ikan. Okey, mungkin cikgu boleh tunjuk lagi sekali cikgu. Dekat kamera macam mana? Kita cari yang besar. Okey, ataupun anak-anak juga boleh gunakan klip kertas. Okey. Nampak satu je, tak perlu banyak-banyak. Okey, satu klip kertas ni untuk kita lekatkan pada ikan ni. Boleh cikgu? Okey, boleh. Jom. Jom. Saya pun nak buat juga. Cikgu, ikan tu kan kita print biasa, lepas tu suka hatilah kita nak buat warna apa. Ya, guna kreativiti. Boleh tak semestinya ikan macam ni, boleh cari ikan apa-apa je. Ikan jerung. Shark. Tapi ikan yang tinggal di kolam lah kan. Kalau ikan jerung tinggal kat kolam. Tapi bolehlah anak-anak. Janji kita tahu bahawa ini adalah permainan kaitannya dengan magnet. Boleh. Okey, jom. Okey. Cikgu terus gunting. Saya warna sikit lah. Boleh. Saya warna sikit saya punya. Sebab cikgu dah bawa ni, saya warna sikit. Nanti saya nak tunjuk kepada murid-murid di rumah saya punya ikan macam mana. Boleh. Kalau kita untuk ikan ni kan cikgu, tadi cikgu kata kita kena cetak dia atas kertas biasa, tapi kita kena tampal atas kertas yang keras kan cikgu? Ya, betul. Kalau kita tak tampal atas kertas keras, nanti kita nak tegakkan ikan nanti guna lidi, dia akan macam dia tak berapa cantik lah. Dia tak berapa tegak, dia tak tegak nanti. Jadi kita kena gunakan kertas keras ni. Okey. Boleh guna tak semestinya guna kertas lah. Kita boleh guna kotak, barang-barang terpakai. Janji kotak tu keras. Kita boleh tampal atas kotak tu. Okey. Saya dah warna sikit. Saya punya pun dah siap. Tunjuk yang dah siap jugalah. Macam cikgu. Cantik. Ini saya punya. Saya buat dua versi. Lagi satu versi yang saya tengah warna. Nanti saya nak buat juga dua ni. Baik. Yang dah siap ni macam ni warna dia cikgu. Lepas tu dah tampal juga atas kertas yang keras. Okey. Lepas tu Mira nak gunting macam cikgu gunting. Ya. Okey. Dan untuk adik-adik yang berada di rumah, murid-murid, berhati-hati gunakan gunting kan cikgu kan? Betul. Kalau boleh, cikgu tak galakkanlah murid-murid menggunakan gunting yang tajam di hadapan. Sebab sangat berbahaya. Jadi, dia ada banyak jenis gunting. Dia ada yang bulat di hadapan tu. Cikgu lebih suka guna yang bulat tu. Sebab anak-anak tahap 1 ni, manalah tahu kan, bila main tu dia bahaya sikit. Dia suka main-main. Jadi, anak-anak kena guna dan kalau boleh nak pakai alat-alat yang bahaya ni, dia kena dengan ada bantuan ibu bapa lah. Jangan main dengan gunting ni. Bahaya. Jangan bergurau-gurau cikgu. Ya, betul. Okey, bila kita dah siap gunting, nampak tak ni? Kita gunakan penutup skru ni untuk kita letakkan dekat mata. Mata? Ya. Mata ikan. Okey, kita guna gam yang kuat. Bukan gam kertas ya, gam yang kuat untuk kita lekatkan mata ikan. Kalau anak-anak tak ada gam yang kuat ni, anak-anak boleh guna klip kertas. Klip kertas macam mana cikgu yang macam tadi ke? Iya, boleh guna klip kertas yang macam tadi dengan cara anak-anak hanya masukkan je. Ni, okey. Masukkan saja klip kertas ni dari depan ni. Kita masukkan saja ke belakang. Kita tolak je dia sampai ke belakang. Macam tu. Okey, saya nak cuba buat tapi andai kata saya tak ada gam lah cikgu. Boleh cikgu? Boleh, andai boleh. kata saya nak tunjuk kepada murid-murid yang tak ada gam yang kuat tu. Ya, klip betul. Kertas. Saya masukkan macam Cikgu Tun kata tadi. Macam ni. Betul ke cikgu? Dia masuk daripada ni, nampak tak ni? Dia masukkan ni kat mulut ni. Okey. Masukkan kat mulut, lepas tu tolak je ke dalam.
Tolak je ke dalam. Ya pandai. Kan dah jadi. Dah jadi saya punya. Okey. Okey, sekarang kita ambil satu lidi. Satu lagi. Lidi ni tajam. Anak-anak jangan main-main ya dengan lidi ni. Pastikan, okey, berhati-hati. Betul. Lepas tu, lekatkan lidi. Jangan kat depan. Kat depan dah tak cantik ikan kita. Kita lekat kat belakang dan pastikan ikan tu tak terbalik. Tak terjatuh ya. Okey. Tak terbalik. Maksudnya kita tak lekat ikan tu. Nanti ikan tu mati kalau terbalik. Pasti betul-betul. Betul. Okey, jadi kita gunakan selotip ni. Okey, untuk kita lekatkan lidi. Okey. Saya lekatkan lidi saya kat belakang. Cikgu, bila saya tengok yang aktiviti kita buat ni kan cikgu, saya teringat waktu saya kecil dulu, saya pun ada satu permainan yang menggunakan joran magnet ni cikgu, yang kita tangkap ikan tu kan. Ya, betul. Tapi kali ni kita buat sendiri. Ya, daripada kita beli, baik kita berkreativiti. Betul. Sebab semua benda ada. Okey, jadi kita boleh, sekarang dah siap ikan cikgu. Bila dah siap ikan, kita nak pancing ikan, kita perlu guna apa? Kita kena guna joran. Sekarang kita nak buat joran. Joran perlukan, nampak tak ni cikgu ada. Ni, apa namanya ni? Stick cikgu. Stick. Stick kayu. Ini adalah chopstick tau. Chopstick gergasi ke besar cikgu? Chopstick besar. Jadi, lepas tu kita ambil tali. Tali ni jangan terlalu panjang. Nampak tak? Tali jangan terlalu panjang, lebih kurang. Lebih kurang je lah. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ni lebih kurang 1 kaki ataupun 1 pembaris panjang tu. Okey, kita gunting. Kalau saya nak ambil sama panjang dengan saya punya kayu stick, boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Saya ambil sama panjang, saya gunting. 1 pembaris panjang pun boleh. Lepas tu, kita ambil magnet. Magnet. Ni dalam ni. Okey. Ni. Cikgu ambil 2, Mira ambil 2. Adil. Mira punya 3. Okey, lepas tu kita masukkan magnet ni. Nampak tak cikgu guna bentuk cincin. Iya, jadi kita boleh masukkan tali ni dalam magnet ni. Cikgu guna bentuk cincin. Kalau guna bentuk butang tak jadi. Sebab dia tak ada lubang, tak boleh masuk dia tak tali. boleh lubang. Jadi kita ikat biar dia kemas sikit. Ikat macam mana tu cikgu? 2 kali ikat. 2 kali ikat. Nampak tak ni? 2 kali ikat. Nampak? Dah kemas kan? Okey. Boleh saya tengok cikgu? Cikgu ikat macam mana tadi? Ni masukkan ni. Lepas tu ikat biasa je. Ikat biasa je? Sampai kat ujung tu je. Baik. Boleh cikgu? Sila. Ikat je. Sila. Cikgu tengok saya ikat kan? Sebab cara ikatan ni pun... Alah, biasa je. Ikat je. Ikat biasa. Je. Sikit macam ni lah cikgu. Boleh. Biasa. Boleh. Janji melekat je. 2 kali ikat. Okay, cikgu guna berapa magnet ni? 1, 2. Mira guna berapa magnet? Saya guna 3 magnet, cikgu. Nanti kita tengok ya magnet siapa yang lebih kuat. Okey. Jom. Lepas tu, ni nampak tak ni? Kita ikat dulu di hujung ni. Ikat macam tadilah. Tapi bila kita ikat je, nanti dia mudah jatuh. Jadi kita perlukan kuat. Kita kena guna apa? Guna selotip di hujungnya. Supaya dia tak bergerak kan, cikgu? Ya, betul. Okey, saya dah ikat dia. Kuat-kuat. Kemudian kita pun guna pita pelekat ni. Okey. Saya guna cikgu Boleh, sila. Saya guna pita pelekat. Alamak, nampak tak ni? Dia dah tertarik dekat gunting. Ya. Okey, sekarang kita guna pita pelekat ni untuk kita lekatkan lagi joran kita supaya tidak tercabut. Okey, cikgu dah siap joran.
Mira pun dah siap. Tapi nampaknya macam cikgu punya tali joran lagi panjang dari Mira punya ni. Kita tengok siapa yang dapat mengail banyak ikan. Tapi jangan risau cikgu sebab magnet saya ada 3. Magnet cikgu ada 2 tapi tengok ya, 3 ke 2 yang lebih kuat. Mari. Okey. Sebelum tu kita nak kena cucukkan ikan kita pada kolam kita. Okey cikgu. Okey, cikgu dah laju nak pergi ke kolam cikgu. Sebelum kita pergi ke kolam, ada lagi yang tertinggal ni cikgu. Apa macam dia? Ada yang tak lengkap ni. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Boleh. Saya nak cari umpan. Kita kembali selepas ini. Okey. Saya Syahari. Ini saya nak buat penyiasatan tentang magnet. Magnet menarik sudu besi tetapi tidak menarik sudu plastik. Lihat ini kawan-kawan. Sudu besi ini dan magnet ini saling menarik tetapi sudu plastik ini dan magnet ini tidak menarik. Kawan-kawan, cuba buat penyiasatan tentang magnet macam saya. Alamak, Mira dah dapat banyak ikan lah. Cikgu punya alamak, saya dapat banyak ikan. Saya pun terkejut. Betul, saya dapat 4. Cikgu, saya dapat 3 ikan, 1 sotong. Cikgu baru dapat 2. Cepat. Okey. Jom cikgu. Kita ambil lagi kita punya ikan. Saya nak... saya nak ni. Iya. Saya dapat tak? Wow. Wah, cikgu dapat sotong. Mira, saya dapat ketang, cikgu. Okey, jom kita lekatkan. Nampak tak? Magnet ni dapat menarik objek yang diperbuat daripada besi. Ya. Okey, Mira nampak tak? Apabila magnet tu dapat menarik lebih banyak objek daripada besi, bermaksud magnet tu mempunyai kuasa yang lebih kuat berbanding magnet yang menarik lebih sedikit. Maksudnya saya 3 ni saya kuat sikit lah, cikgu. Ya. Daya kekuatan saya. Ya, jadi yang cikgu ni lebih kurang kuat berbanding magnet yang Mira dapat. Sebab tu cikgu dah hanya dapat menarik 3 ekor, 2 ekor ikan, 1 ekor sotong. Cikgu, saya nak tanya macam mana magnet ni berfungsi? Macam mana dia boleh tarik ikan dan juga sotong tu, cikgu? Sebab ada besi dekat situ ke? Iya, betul. Sebab ada besi dekat situ. Nampak tak? Magnet tak tarik batu. Magnet tak tarik rumpai air dalam ni. Tapi magnet, kalau ikan ni tak ada besi, Mira rasa boleh tarik tak? Saya rasa tak boleh sebab kalau kertas, magnet tak tertarik dengan kertas, cikgu. Betul. Jadi magnet hanya menarik objek yang diperbuat daripada besi. Macam tu. Ya. Okey. Jadi, nampak tak ni? Cantik tak ni belakang ni? Belakang ni cantik, tapi kan cikgu, saya tertarik dengan yang ini pula. Ini pun saya tertarik juga ni, cikgu. Jadi kita masuk kepada yang ketiga, objektif kita yang ketiga iaitu mencipta kraft tangan dengan menggunakan magnet. Jom. Ikan dah dapat, sekarang kita nak buat bekas pula untuk kita simpan ikan masakan kita. Jom. Cikgu. Baik. Apa aktiviti seterusnya, cikgu? Okey, apa yang kita perlukan ialah kain flanel. Ni dipanggil kain flanel. Kain dia keras. Okey, ni kain flanel yang ada pelbagai warna. Tapi cikgu suka hijau, jadi cikgu nak guna kain flanel hijau. Okey, sebelum tu bila kita dah pakai kain flanel, kita kena lipatkan kain flanel ni kepada 2. Mudah saja. Tapi kat atas ni kena tinggal sikit. Supaya kita boleh buat tutup dia. Macam tu. Okey. Lepas tu kita guna jarum yang
Nampak tak ni jarum yang kasar. Belakangnya kasar sehingga kita boleh memasukkan benang ni. Benang ni pula kita pakai benang yang kasar daripada kain kain kapas ni. Baik, dan untuk jarum tu kan cikgu, itu jarum yang sama untuk kita guna kalau kita nak menjahit kan cikgu? Ya, tapi ini dia kena lubang belakangnya kena besar sikitlah sebab benang dia lebih besar. Nampak tak ni? Ni. Jadi lepas tu kita kena panjanglah ni. Tapi kalau dah habis benang ni kita boleh sambung je. Okey, caranya nampak tak ni? Kita kena jahit dari sini. Menjahit. Dari sini kita jahit. Sebelum tu, kalau cikgu jahit, cikgu tak potong ni macam mana? Boleh jahit tak? Tak bolehlah cikgu. Kena gunting dulu benang tu. Ya, betul. Adik-adik dekat rumah yang nak menjahit tu cikgu, mungkin siapa yang selalu buat aktiviti ni cikgu? Kalau adik-adik yang buat, mereka yang di tahap 1 melakukan aktiviti jahitan ni kena ada pengawasan ibu bapa kan cikgu? Betul. Macam biasa bila kita menggunakan bahan yang macam berbahaya sedikit, kita perlu ada pengawasan daripada ibu bapa. Jadi, nampak tak ni Mira? Cikgu jahit. Ni. Mula-mula kita jahit. Senang je. Jahit tepi ni. Kalau tak pandai, boleh minta tolong ibu bapa. Betul. Sebab jarum ni tajam. Saya pun nak menjahit jugalah cikgu. Boleh. Kat depan saya ni. Saya nak juga menjahit. Sebab kita pasal ikan cikgu, saya nak buat jahitan saya menggunakan teknik insang pari. Betul cikgu. Insang pandai. Okey, tapi oleh kerana kita ni nak jahit-jahit ni makan masa lah Mira. Betul. Jadi cikgu dah siapkan ni. Sebab apa kita nak buat ni lah. Ni nampak tak ni? Ni ada yang Aira punya. Aira punya terbalik. Okey, Aira ada 2 ni. Aufa punya. Kita nak buat macam ni lah. Okey, Aufa ni anak murid cikgu lah ni. Anak murid cikgu. Dan ni nampak tak ni penutup dia ni kita gunakan magnet. Dan pastikan magnet ni kita tak letak kutub yang sama tau. Sebab tadi kan kita dah belajar bahawa magnet ni ada 2 kutub kan? Betul. Kutub utara dan juga selatan. Tarik paku jarum dari besi, bukan besi, magnet tak akan tarik. Lepas tu dia cakap lagi, kutub yang sama, magnet akan menolak. Jadi kutub ni tak boleh kutub yang sama tau. Kalau kita letak kutub yang sama, dia akan menolak. Jadi boleh tutup tak kalau dia menolak? Tak boleh, dia tolak, dia tak nak lekat. Jadi kita tak boleh guna kutub yang sama, jadi dia tak boleh lekat. Jadi cikgu kena guna kutub yang lain, berlawanan. Berlawanan, baru dia akan tertarik. Nampak tak? Okey, jom kita buat, kita habiskan ni. Saya punya, saya jahit sikit. Okey, untuk buat bentuk kraft tangan kita ni, macam saya nampak cikgu buat ni kebanyakannya macam bentuk dompet. Kan cikgu? Kita boleh tak duit shilling. Ya, betul. Ataupun kita boleh simpan face mask juga dalam ni. Boleh. Jadi kita boleh guna macam-macam cara, macam-macam je kegunaan dompet ni untuk kita simpan face mask, kita boleh simpan duit shilling, kita boleh buat sebagai penyimpanan alat tulis. Ya, betul. Okey. Kita pun jahitlah sampai ke hujung. Cikgu ni dah tua, jadi sebenarnya kena pakai spek lah. Tak berapa nampak. Cikgu pakai spek boleh? Alamak. Cikgu bukan dah tua, orang lama. Mira tahu tak orang zaman-zaman dulu kan, dia panggil magnet ni apa? Mira tahu tak? Saya rasa mungkin dia panggil sebagai tenaga. Tak tahulah cikgu, dia panggil apa cikgu? Kalau cikgu boleh masa zaman-zaman dulu tu, orang panggil magnet ni besi berani. Masa zaman cikgu kecil-kecil dulu, cikgu tak panggil magnet tau. Cikgu panggil besi berani. Kenapa dia panggil besi berani, cikgu? Sebab dia berani. Dia boleh tarik apa-apa je. Kan? Macam tu. Tahu tak zaman cikgu kecil-kecil tu tahun berapa? Saya rasa mungkin tahun 90-an. Bukan sayang.
tahun 70-an. 70-an. Ya Allah. Lamanya cikgu kan? Tak ada cikgu. Banyak pengalaman cikgu. Alhamdulillah. Okey, dah siap. Dah siap. Kita matikan ni. Matikan ni dengan cara macam mana? Kita ni, lepas tu kita buat macam ni, kita matikan dia. Sampai Kita tarik dia macam hujung. tu ya? Lepas tu kita pun potong. Okey. Dah siap ni, kita nak pakai magnet. Nak letak magnet dia lah. Tapi kan dia makan masa tau untuk melekat ni. Ni. Jadi kita gunakan gam yang kuat ni. Guna 2 magnet. Pastikan apa dia? Magnet tadi macam mana? Kena berlawanan. Iya, kena berlawanan sebab kalau utara dengan utara, apa yang berlaku pada magnet ni? Dia menolak. Dia menolak. Jadi rasanya lah bila utara dengan utara, cikgu pakai spek mata ni. Tak apa, silakan cikgu. Spek mata cikgu pun warna pink. Satu sana dengan cikgu. Okey, bila cikgu ni kena guna ni, okey, ni magnet yang berbentuk apa ni? Ini berbentuk cincin cikgu. Iya, dan cikgu guna juga magnet yang berbentuk apa ni? Ini berbentuk butang. Iya, betul. Jadi nampak tak magnet ni ada pelbagai bentuk. Miriam bolehlah nak Boleh, letak. cikgu. Terima kasih. Jadi kita pakai 2, tapi untuk lekatkan ni dia jangan terus tu tau. Nampak tak ni? Dia jangan terus kita lekatkan. Kalau tidak nanti gam ni tercabut. Kita kena tunggu sampai gam ni kering dulu. Baru kita letak cikgu kan? Okay. Tak, kita letak. Lepas tu kita jangan tutup terus. Baik. Mungkin saya ingat ya, juga. pastikan ni magnet yang kedua ni, magnet ni mesti kutub yang berlawanan ya. Kalau kutub yang sama dia akan tertarik. Kutub yang sama dia akan menolak. Jadi pastikan kita guna kutub yang berlawanan. Okey. Okey, saya punya satu kat sini juga. Okey, lepas tu kita pun letaklah hiasan. Dah boleh. Cikgu rasa ni kita boleh letak pensel dalam ni kan. Boleh letak face mask pun. Cikgu, saya tanya cikgu. Ya. Kalau yang ini kan, kenapa pada awalnya kita kena letak magnet yang berbentuk bulatan ni cikgu? Tak boleh ke kalau kita terus bentuk cincin? Bentuk cincin. Tak boleh ke kita terus letak magnet butang sahaja? Okey, kalau kita letak magnet butang sahaja, nanti dia tak kuat. Dia tak kuat. Jadi cikgu perlu letak magnet cincin tu sebagai tapak dia. Okey. Supaya kita boleh tutup dan kita boleh guna lama lah. Baiklah. Saya letak huruf pula sebagai hiasan. Iya. Atas ni. Kat bahagian depan lah saya nak letak cikgu. Iya, pastikan huruf yang kita letak tu tidak terbalik lah. M. Wow, saya tulis nama saya. M. I. Saya ada huruf I. Di sini. Dan untuk kita buat nama ni pun menggunakan kertas ataupun menggunakan kain yang sama juga cikgu Iya, boleh. Ataupun kalau kita ada, contohnya ada bunga-bunga. Okey, lepas tu kita ada ladybird ke, haiwan ke. Atas kreativiti anak-anak lah nak bagi cantik macam mana. Contoh yang kat sini dia ada manik-manik. Dia boleh guna manik-manik. Okey, ada yang dah jatuh. Nampak tak? Okey, saya punya saya letak huruf R. Alamak, R saya macam terbalik. Tak apa, sebab ini trademark saya. Lain sikit dari yang lain. Okey, dan yang terakhir sekali hilaf huruf A. Cikgu Tun punya dah siap ke cikgu? Dah. Cikgu Tun punya. Ini Mira punya. Dah. Okey, masa kita nak letak magnet tu, kita kena pastikan yang penutup ni dengan penutup ni mesti sama. Nampak tak? Baru kita boleh tutup. Dia sama jaraknya. Atas dengan bawah. Ini Mira punya. Okey. Ini alamak, huruf T cikgu jatuh lah. Tak apa. Belum lekat lagi. Itulah magnet saya pun belum lekat lagi. Dia kena ambil masa sikit kan cikgu betul. kan? Dia perlu ambil masa sikit nak bagi dia lekat. Jadi nampak tak? Semasa kita buat dompet ni, kita dapat satu kemahiran iaitu magnet yang sama kutub, dia akan
menolak antara satu sama lain. Magnet yang berlainan kutub akan menarik antara satu sama lain. Jadi anak-anak kena fahamlah. Bila kita nak buat butang tu, kita kena guna magnet butang. Lepas tu kita guna magnet tu mesti berlainan kutub. Kena test dululah. Sama ada dia menolak ataupun dia menarik. Ya. Dan ini Mira punya. Saya punya pun dah melekat juga. Tapi sebabkan Mira punya magnet belum kering, jadi dia tertanggal lah daripada kain ni, cikgu. Betul. Jadi dia memang memakan masa sedikit untuk kita lekatkan magnet. Biar betul-betul kering macam adik-adik kita dah buat ni. Macam anak-anak cikgu kat sekolah dah buat dah ni. Ni nampak tak? Cantiknya anak murid cikgu buat dekat bahagian dalam. Nampak? Ada. Dah boleh tutup. Betul? Sebab dia menggunakan kalau kutub yang berlainan dia akan menarik, jadi kita boleh tutup beg kita ni. Betul. Dan sebenarnya kalau anak-anak murid sendiri perasankan cikgu, magnet ni ada je dekat sekeliling kita sebenarnya. Betul. Mungkin kalau mereka ada dompet yang boleh isi duit shilling, kalau kan kita ada dompet yang boleh buka, tutup, buka, tutup, itu pun sebenarnya ada magnet dekat dalam kan cikgu? Betul. Tapi jangan silap, ada yang guna zip, ada yang guna magnet. Jadi kalau misalnya kita pakai yang boleh buka macam ni, tutup macam ni, maksudnya dia ada magnet. Dan satu lagi dekat peti sejuk, peti ais juga menggunakan magnet. Kat mana ya guna magnet peti ais tu? Kita tampal-tampal dia dekat atas permukaan peti ais tu, cikgu. Tapi macam mana boleh melekat pula kan, cikgu? Bukan. Kita guna pintu peti ais tu di tepinya adalah terdiri daripada magnet. Kalau tidak, macam mana kita nak tutup? Pintu peti sejuk tu. Kalau kita tak ada magnet kat situ, mesti peti sejuk akan terbuka. Sebab tu kalau kita biarkan pintu tu sikit, nanti dia menarik. Dia tutup. Dan maksudnya kalau dia menarik tu mesti antara pintu dan juga badan tu dia adalah kutub yang berlawanan. Okey. Dan ada juga satu lagi yang mungkin dekat dengan jiwa murid-murid tentang magnet ni, cikgu. Ada kasut sekolah yang ada magnet. Betul, cikgu? Ada setengah kasut yang murid tak payah nak ikat, boleh lekat sahaja. Ya, betul. Kasut pun sekarang dah guna magnet. Betul. Dan kalau kita nak tahu dalam speaker kita, semua pembesar suara tu dia memang ada magnet. Apa sahaja yang mengeluarkan suara, contohnya mikrofon, pembesar suara, televisyen, semua alat-alat tu menggunakan magnet. Wow, hebatnya. Jadi maksudnya magnet ni ada je dekat sekeliling kita. Mungkin kita tak perasan sahaja, cikgu. Iya, betul. Dan magnet ni sifatnya dia tidak menarik semua logam. Dia hanya menarik objek yang diperbuat daripada besi. Nampak tak? Betul. Jadi hanya besi je. Sekarang kalau anak-anak perhatikan, ada duit shilling yang boleh ditarik oleh magnet. Betul. Kalau anak-anak boleh cubalah, ada duit shilling yang boleh ditarik oleh magnet, duit shilling yang sekarang. Duit shilling yang sekarang, contohnya duit shilling 5 sen sekarang dengan duit shilling 10 sen sekarang. Kalau yang zaman lama punya duit shilling tak boleh sebab dia daripada timah. Duit shilling sekarang ni boleh ditarik oleh magnet, tapi bukan yang 20 sen, 50 sen tu. Yang 5 sen dan juga yang 10 sen tu boleh ditarik oleh magnet. Kalau katakanlah kalau ada jarum terjatuh dalam kapet. Tak nampak ni jarum kecil. Ya. Nak buat macam mana ya? Kalau nak tarik tu mungkin kita boleh menggunakan magnet, cikgu. Kita cuba untuk tarik kan? Ya, jadi banyak kegunaan magnet ni. Sebab jarum tu kalau silap kita terpijak pada kaki, bahaya. Betul, cikgu Tun. Tapi kan cikgu, saya tanya juga tentang magnet ni. Magnet ni boleh ke rosak, cikgu? Mungkin dia boleh akan hilang dia punya daya kekuatan untuk menarik ataupun dia selamanya akan elok sahaja. Magnet ni dia akan hilang kuasa juga. Apabila kita
ketuk dia, apabila kita hempas dia ataupun apabila kita bakar dia. Bila magnet ni, bila dia kita ketuk berulang kali dengan kuat dan ataupun kita hempaskan dia ke lantai dengan kuat ataupun kita bakar dia, jadi magnet ni akan kehilangan kuasa. Dan Mira tahu tak apabila magnet ni terpatah dua? Ya. Apa akan jadi kat dia? Okey, kalau kepada adik-adik dekat rumah nak tahu apa akan jadi kepada magnet yang terpatah dua ni, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Iya. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir, Cikgu. Sedikit pesanan Mira nak sampaikan kepada anda yang berada di rumah, terutama sekali murid-murid. Kalau anda nak dapatkan informasi yang terkini tentang subjek apa lagi seterusnya, esok nak belajar subjek apa pula, anda boleh terus pergi ke laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia dan juga laman media sosial NTV7 Malaysia. Okey, untuk mendapatkan update yang terkini mengenai mata pelajaran yang akan kita lakukan hari kemudian. Okey, Cikgu, tadi kita tinggalkan murid-murid dekat rumah satu soalan. Apa jadi dekat magnet kalau magnet patah dua? Ya, magnet masih kekal kuasanya sebab kalau magnet tu dihempas berulang kali, diketuk, dibakar, baru dia kehilangan kuasa. Jadi anak-anak, kalau dia terpatah dua, dia akan jadi kutubnya yang patah tu, katalah yang sebelah sini ni kutub utara. Yang kat patah tu dia akan jadi kutub selatan dan yang kat patah sebelah sini pula dia akan jadi utara dan sebelah sini dia akan jadi kutub selatan. Jadi kita boleh cantumkan balik. Wow, macam tu rupanya tentang magnet ni sangat unik kan, Cikgu kan? Cikgu, di segmen yang terakhir ni, Cikgu, kita dah buat aktiviti, dah buat pasal ikan, pasal joran, dah buat kraft tangan juga dengan menggunakan magnet. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu tentang apa yang kita dah belajar hari ini selama 1 jam, Cikgu. Ya, nampak tak anak-anak? Hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Kita ada 6 bentuk magnet. Bentuk cincin, bentuk bulatan, lepas tu bentuk ladang kuda, bentuk U, bentuk silinder, lepas tu bentuk bar. Dan lepas tu kita belajar bahawa magnet ni menarik objek yang diperbuat daripada besi yang dipanggil bahan magnet. Manakala dia tak boleh tarik, bukan besi, dia tidak boleh menarik objek tu. Contohnya batu, plaster rumpai air tadi daripada plastik. Ya, kertas dia tak boleh tarik. Kalau kita letak kertas saja dia tak boleh tarik kan.
kan. So, itu kita panggil bahan bukan magnet. Jadi selepas itu kita belajar tentang kalau magnet tu kuat, dia akan menarik lebih banyak objek. Kalau magnet tu tak berapa kuat ataupun lemah, dia akan menarik sedikit ataupun kurang objek. Dan akhir sekali kita belajar tentang kegunaan magnet. Lepas tu kita belajar bahawa kalau kutub yang sama, dia akan menolak. Kalau kutub yang berlainan, dia akan menarik. Iya, betul. Mira, nak nyanyi tak? Saya nak nyanyi, cikgu. Jom kita nyanyi lagu magnet. Boleh? Cikgu nak muzik, cikgu? Okey, kalau macam tu kita sediakan muzik untuk cikgu kita nyanyi lagu tentang magnet. Ya. Jom, cikgu. Jom. Magnet, magnet, ada dua kutub. Kutub utara dan juga selatan. Tarik paku jarum dari besi. Bukan besi, magnet tak akan tarik. Kutub yang sama, magnet akan menolak. Kutub berlainan, magnet akan menarik. Tarik pisau, sudut dari besi. Ya, besi tu. Bukan besi, magnet tak akan tarik. Tak akan tarik. Iya. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Tun Nazlina atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada yang menonton sehingga ke penghujung. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hai. Hari ini kita nak main. Nak main apa tu? Cuba teka. Apa tu dalam beg? Hari ini kita nak main magnet. Jom, jom, jom. Didik TV KPM